Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pelajar-pelajar saya yang saya kasihi, saya akan menyediakan bahan untuk minggu ini untuk bagi mata pelajaran MPU 2311. Dalam MPU 2311 ni kita akan ada beberapa bahagian. Satu bahagian sumber undang-undang Islam, yang seterusnya antara lain lagi tafsir ayat Al-Quran, tafsir hadis, dan satu bahagian yang lain. Saya rasa ada 4 bahagian. Jadi yang untuk minggu yang pertama ini kita akan belajar berkaitan dengan sumber undang-undang Islam. Sumber undang-undang Islam itu dia terdiri daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tetapi untuk minggu yang pertama kita akan tumpukan pada Al-Quran. Al-Quran, apa dia Al-Quran? Ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat. Mukjizat itu sesuatu benda yang berlaku di luar kemampuan otak, di luar kemampuan pemikiran manusia. Mukjizat tu dia ada dua. Satu mukjizat yang dapat dilihat, satu lagi mukjizat yang tidak dapat dilihat. Kalau mukjizat yang dapat dilihat, Al-Quran yang ada pada hari ini inilah salah satu dari mukjizat yang dapat dilihat. Kalau yang tak dapat dilihat, bagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu, seperti kisah Nabi Ibrahim, bagaimana dia bakar tetapi tidak terbakar walaupun sehelai rambut. Begitu juga kisah Nabi Musa, bagaimana tongkat yang diketuk ke pesisir pantai dan kemudian dia membelah, menjadikan di tengah-tengah itu ada laluan, boleh lalu dan tak basah pun. Okey, itulah mukjizat. Jadi Al-Quran adalah satu mukjizat. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Kalaulah nabi lain, ada 4 nabi, ada 3 lagi nabi yang menerima kitab seperti Taurat, Injil ni untuk Nabi Isa, dan gitulah yang lain-lain. Kemudian melalui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengantaranya adalah Jibril. Siapa yang nak menyampaikan adalah Jibril. Jibril ni apa dia? Tugas dia adalah memang menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Dia adalah malaikat yang sangat yang tidak ada, malaikat tu kita ada terjemahan kita lah. Kemudian ditulis dalam mashaf. Mashaf ini adalah Al-Quran. Sekarang ni Al-Quran itu telah disusun. Kalaulah kita belajar dulu, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada malaikat melalui perantaraan Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang pertama, ayat yang pertama adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' tu itulah ayat yang pertama. Tetapi bila kita tengok susunan dalam Al-Quran, dia tak ada yang pertama. Dia dah banyak jauh sangat. Tetapi apabila dia telah dimashafkan, ditulis. Asalnya Al-Quran itu tidak ditulis tetapi dihafal, disebabkan berlaku peperangan, kematian. Jadi ayat Al-Quran itu dikumpulkan. Asalnya hanya ditulis di helaian-helaian ataupun kepingan-kepingan kulit kayu. Kalau sekarang ni kita tak dapat bayangkan lah, tapi bayangkan ditulis di kertas contohnya. Kemudian kerana banyak manusia yang melalui satu zaman dengan kematian dan sebagainya, maka Al-Quran itu ditulis di satu mashaf. Mashaf tu maksudnya tulisan, bermula daripada zaman Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Umar, zaman Saidina Osman, dikompilekan, disusun berdasarkan keperluan, berdasarkan ulama-ulama pada masa itu, kemudian disebarkan dalam bentuk 6 naskah dan dihantar kepada beberapa negara, maksudnya 6 tempat. Jadi kemudian itulah yang dapat kita lihat sekarang ni. Al-Quran itu bukan hanya dalam Quran, dalam mashaf, tetapi kita boleh lihat juga Al-Quran ini sekarang ni di dalam maksudnya media online, bercetak dan elektronik, dan dibaca juga mendapat pahala.
Kemudian dia ada 28 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni kalau ABC tu sampai Z lah. Kalau huruf hijaiyah ni alif sampai ya. Seterusnya dia mengandungi 323,671 huruf keseluruhan dan ada 77,437 kalimah. Ada 6,236 ayat. Ada kalau belajar juga yang lepas-lepas dia kata Al-Quran ini ada 6,666 ayat. Itu adalah satu jumlah yang tidak tepat. Jumlah yang tepat adalah 6,236 ayat dan ada 14 surah. Kemudian kalau kita tengok juzuk dia pula ada 30 juzuk. Juzuk satu bermula daripada surah Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah dan juzuk yang ke-30. Ayat yang pertama dia bacaan dia amma yatasaalun. Amma yatasaalun ini adalah kisah bagaimana seorang orang buta, amma ni buta, seorang orang buta yang berjumpa dengan Rasulullah, dan pada masa tu Rasulullah ada tetamu VIP dan Rasulullah tidak memandang dia. Jadi itu jadikan satu teguran kepada Rasulullah. Itulah kalau orang tanya Rasulullah ni maksum. Maksum tu maksudnya bersih daripada segala dosa. Tetapi Rasulullah ni ada dosa-dosa kecil, tetapi dosa kecil itu dimaafkan. Kemudian Al-Quran itu ada 240 makro'. Makro' ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, Al-Quran itu ayat dia tu dalam bentuk frame. Kemudian tepi dia tu ataupun luar dia tu ada kadang-kadang ada huruf Ain kat luar dia tu. Ain tu kita namakan dia sebagai makro'. Okey. Kelebihan Al-Quran saya dah jelaskan tadi. Mukjizat teragung, mukjizat Nabi yang kekal hingga hari kiamat. Okey, betul. Seterusnya peringkat Al-Quran. Al-Quran ini bagaimana dia datang, daripada mana dia berasal. Dia berasal daripada satu tempat yang dinamakan Lauh Mahfuz. Dalam surah Al-Buruj, bal huwal Quranul Mujib fi Lauhil Mahfuz. Maksudnya adalah, bahkan confirm, macam itulah. Huwal Quranul Mujib, inilah Al-Quran Mujib. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran yang sebelum ini ditulis sebagai Al-Quran Mujib. Quran yang tulisan bawah dia tu ada garis. Lepas tu maksudnya dalam garisan tu kita panggil dia sebagai, masa tu Quran itu dipanggil Mujib. Mujib dengan yang sekarang tu ada beza tak? Ada beza daripada segi penulisan, tetapi tidak berbeza daripada sebutan ataupun bacaannya. Okey. Al-Quran, balik semula pada ayat Quran, fi Lauhil Mahfuz, satu tempat yang namanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu apa dia? Lauh Mahfuz tu adalah langit dunia. Daripada Baitul Izzah pergi ke Baitul daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dia turun kepada Jibril. Jibril nak sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bagaimana penurunan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya seorang saja dapat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok dalam kisah penurunan ayat Quran, sejarah penurunan ayat Quran, pada ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, itu adalah melalui bicara antara Rasulullah dengan Jibril. Jibril dengan Rasulullah, maksudnya Rasulullah diajar ayat tersebut, dibaca oleh Rasulullah berkali-kali, yang dia kata aku ni buta huruf, tetapi Rasulullah ni dipujuk oleh Jibril untuk baca terus dan sampailah hafal. Itu namanya cara penurunannya berdasarkan bicara antara Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melalui mimpi. Mimpi itu contohnya kisah bagaimana Nabi Ibrahim nak menceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya. Jadi Rasulullah Allah datangkan dalam bentuk mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan Nabi Ismail itu. Jadi kemudian diulas, disebut, diterangkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis, menerangkan bagaimana kejadian tersebut berlaku. Okey, dah dua dah. Yang ketiga, bagaimana seperti bunyi loceng. Bunyi loceng tu kring, dipanggil dan dapatlah wahyu tu. Kemudian yang keempat adalah melalui
bentuk Rasulullah bentuk Nabi Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah. Jibril itu dalam bentuk manusia. Contoh yang sangat senang kita ingat apabila contoh lainlah Al-Quran hadis kudusi yang menerangkan bagaimana apakah yang dimaksudkan Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan tu masa tu adalah Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah. Jibril ni menyerupai manusia berpakaian jubah putih yang bersih, yang tak ada kekotoran, dan bila ditanya kepada orang awam ataupun audien yang ada di depan Rasulullah yang tengah belajar ayat Quran ni, kau kenal tak siapa tu? Dia orang kata tak kenal. Maksudnya, kenapa kata tak kenal? Sebab di antara satu tempat ke satu tempat tu di zaman Rasulullah, padang pasir tu, di satu tempat ke satu tempat tu jauh. Bila jauh tu, kalau jauh maksudnya akan adalah debu-debu yang akan melekat di badan. Jadi bila orang kampung tu, orang kawasan tu tak kenal Jibril tu siapa Jibril, siapa manusia lembaga yang kita katakan Jibril tu. Jadi bila tak kenal, dia mestilah orang lain. Bila nak katakan orang lain, orang luar, dia tak ada pula dia punya baju dia tak ada tanda-tanda kotor yang menunjukkan dia datang daripada orang luar. Itu adalah Jibril yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, untuk menerangkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya nama-nama lain dalam nama-nama lain Al-Quran ini dinamakan sebagai apa? Macam-macam nama dia. Antaranya yang mudah kita ingat, salah satunya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang kedua, Alif Lam Mim. Itu ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab, inilah kitab yang tiada keraguan. Maksudnya la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, inilah kitab. Maksudnya nak menerangkan Al-Quran ini juga dinamakan Al-Kitab. Tetapi tuan-tuan ingin pelajar-pelajar yang saya kasihi, saya nak beritahu juga. Al-Kitab ini kalau kita tengok artikel-artikel bacaan kita yang ditulis oleh Indonesia, Al-Kitab itu kadang-kadang dia merangkumi apa? Dia merangkumi dia mengatakan itu adalah Injil ataupun Bible itu adalah kitab lah. Tapi Islam kata inilah kitab. Selain daripada itu, kita ada perkataan lain, Al-Furqan, kemudian Al-Hikmah dan lain-lain lagi lah. Okey. Kemudian keistimewaan Alkitab, kita dah katalah keistimewaan Alkitab ini, Al-Quran ini, dia ni dijaga dan dipelihara oleh Rasulullah, oleh Allah, dan tiada usaha yang berjaya untuk merosakkan. Walaupun kalau kita tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp, orang tulis ada surah tambahan yang ditambah tu, sebenarnya dapat dikenal pasti oleh orang-orang yang menghafal Quran, mengatakan itu bukan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai ke hari ini. Okey, Al-Quran itu saya sebutkan tadi, membacanya adalah dapat pahala. Yang disebutkan dalam hadis, Alif Lam Mim bukan dikira sebagai Alif Lam Mim tu, maksudnya tiada Alif Lam Mim tu adalah kita kata, kalau kita macam kita kata KKS2 lah, macam tu, short form lah. Tetapi yang dalam Al-Quran ni ada beberapa short form dia. Memang di awal surah, Alif Lam Mim Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad dan sebagainya tu, itu dikira sebagai bukan satu perkataan, tetapi dikira sebagai alif satu perkataan, lam satu perkataan, mim satu perkataan. Kalau Yasin, ya satu perkataan, sin satu perkataan. Dan setiap satu perkataan tu akan dapat pahala ganjaran daripada Allah 10 kali. Maksudnya kalau alif lam mim dah dapat 30. Okey, seterusnya boleh kita lihat sikit berkenaan dengan ciri-ciri dia. Ataupun nak tengok ciri-ciri. Ciri-ciri. Okey, saya terus kepada fungsi Al-Quran. Apa dia fungsi Al-Quran?
fungsi Al-Quran ini, apa fungsi dan peranan Al-Quran? Quran ini sebagai petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada manusia maksudnya, kalaulah kita ada motor tu dia ada manual book dia. Manual book dia tu adalah manusia ataupun engineer yang merancang motor tu. Jadi kenalah, kalau beli motor Yamaha, kenalah ikut panduan daripada Yamaha. Kalau beli motor Honda apa RS 150 tu, kenalah ikut panduan untuk Honda. Maka yang kalaulah kita beli motor Yamaha tapi ikut panduan Honda, memang tak betul lah. Beli motor Honda ikut panduan SYM dan sebagainya pun tak betul lah. Begitu juga dalam kehidupan kita, Al-Quran ini adalah panduan yang telah ditulis oleh yang mencipta manusia. Siapa dia? Allah yang mencipta. Jadi panduan itu sangat perlu untuk kita baca, fahami, mentadabbur, mengulang kaji dan sebagainya. Okey. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber pokok yang utama dalam Islam. Sumber utama bagi Islam untuk belajar sesuatu, untuk mengetahui sesuatu. Al-Quran ini bukan hanya dia berpandukan untuk tujuan agama saja, tetapi untuk tujuan kehidupan di dunia dan di akhirat. Daripada mula terbit bangun tidur sampailah tidur semula, semuanya panduan itu telah digariskan, telah ditentukan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya membicarakan tentang solat, bukan membicarakan tentang haji, bukan membicarakan tentang ibadat, buat baik kepada ibu bapa, tetapi dalam kehidupan kita semuanya dipelajari, akan diajar oleh Al-Quran. Kalau InsyaAllah kita ada peluang nanti, kita akan tengok salah satu daripada ayat tafsir ayat Quran dalam silibus kita 2311 ni. Kita akan tengok salah satu daripada ayat yang menunjukkan, menerangkan apa itu elektrik, apa itu solar dalam Al-Quran. Nanti kita boleh tengok sama-sama insyaAllah. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah aktiviti fungsi Al-Quran sebagai alert untuk memperingatkan diri kita tentang peringatan dan pengajaran yang boleh kita ambil. Siapa yang nak mengingatkan kita ni, siapa yang nak menceritakan kepada kita apa yang berlaku pada masa akan datang, apa yang berlaku pada sebelum ni, berdasarkan apa? Tulisan manusia, itu tidak adil. Maka yang adilnya daripada sumber Al-Quran. Okey, yang keempat, fungsi Al-Quran adalah untuk sebagai sumber mukjizat. Kalaulah kita rasa dah hebat dah, orang jampi-jampi tu hebat, orang mandra-mandra mentera tu hebat, sebenarnya Al-Quran jauh lebih hebat daripada tu. Kalau bagi pelajar yang pernah tengok bagaimana pelajar perempuan terutamanya kena histeria, macam mana dirawat dengan ayat Al-Quran, kita rasa dah hebat dah. Sebenarnya banyak lagi kehebatan, bukan itu saja. Banyak lagi benda-benda baik yang lain lagi yang boleh kita belajar lah, boleh kita ambil daripada Al-Quran. Contoh lain je yang boleh kita ambil daripada Al-Quran itu, bukti dia bagi orang yang kena rasuk ni. Azan ni dia bukan sahaja untuk masuk waktu solat, tetapi azan ni apabila orang dirasuk. Bila dirasuk oleh hantu, dia maksudnya kita yang ada dekat-dekat dia, kita kena azan. Kan? Mungkin pernah lah. Begitu juga orang yang kena rasuk, dia masuk kedai RM2, dia tak keluar-keluar tu, agaknya dia cari jalan tak jumpa, maka azankan dia dekat pintu tu, insyaAllah keluarlah orang tu. Okey. Okey, saya rasa sampai di situ dulu berkenaan dengan perbincangan kita Al-Quran, video yang saya dapat sediakan. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa untuk menerangkan lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi berkaitan dengan silibus kita. Akhir kata, saya Nafiz Zalman bin Jamaluddin. Teruskan menggapai bintang di College Community Segamat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.